Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay guys, hari ni video santai je. Aku lebih kepada nak jawab soalan yang ramai sangat orang DM aku. Dan ada juga yang komen, dia nak tahu. Okay, sebelum ni first video aku upload, aku dah cerita kat korang kan, sebenarnya yang tentang tajuk wujud korang yang hijab mata terbuka tu kan. Tapi kat video tu aku faham sebab aku banyak share tentang nenek yang aku kenal tu kan. Jadi kali ni aku akan cerita dan aku sebenarnya macam mau tu jawab soalan lah, sebab orang nak tahu aku dulu macam mana kat sekolah dulu, kawan aku dan keadaan aku macam mana, dan macam mana aku boleh sampai sekarang ni aku boleh, bila aku nampak aku buat tak tahu. Okay, aku akan share dengan korang dekat video ni, so that lepas ni kalau orang tanya, aku just share link ni dan dia orang boleh refer kat sini. Okay, starting daripada first yang aku cerita kat korang, sama juga macam first video yang aku upload tu. Okay, aku start nampak benda ni daripada umur aku 3 tahun. Tetapi umur 3 tahun aku memang tak ingat apa yang aku lalui. Aku tahu berdasarkan apa yang mak aku cerita. Dulu aku kerap gila demam. So bila masa kecil aku kerap demam dan aku meracau apa semua tu kan. Mak aku ceritalah, aku tunjuk tu, tunjuk ni apa semua. Jadi itu adalah apa yang aku nampak. Okay, so macam mana aku tahu yang aku ni nampak? Okay, masa umur aku 3 tahun tu aku dah start macam tu, mak aku cerita. Dan benda tu berlarutan sampai umur aku 5, 6, 7 tahun macam tu kan. Setiap kali aku demam, aku akan nampak benda yang sama. Jadi nak bagi tahu kan kat sini, walaupun aku tak ingat waktu aku umur 3 tahun tu, bila aku membesar, aku dah macam makin besar macam kita dah jarang-jarang lah demam kan. Tapi masa umur aku dah 6 tahun, 7 tahun, masa tu aku ingat tau, ada benda, momen-momen yang terjadi aku ingat. Okay, jadi aku tahu aku pernah lalui satu keadaan yang tragedi juga masa tu, di mana setiap kali aku demam, aku akan nampak satu jelmaan ni yang macam daripada atas nak ambil aku tau. Dia macam datang macam tu tau dekat aku. Jadi aku ingat benda tu adalah satu rupa yang sama. Okay, masa tu aku tak tahulah itu jelmaan. Bagi aku hantu lah masa kecil kan. So benda tu lah starting. Dan bila aku flashback balik, aku ingat balik benda-benda ni, aku tahu, okay, memang waktu tu apa yang aku lalui. Maknanya daripada waktu tu lagi aku memang dah nampak benda-benda ni semua. Sampailah berlarutan aku membesar. So aku akan shortkan cerita, di mana cerita yang aku pernah cerita kat korang pasal nenek tu, aku tak akan kaitkan kat sini sebab korang, aku dah cerita kat korang detail masa tu. Jadi aku nak cerita kat korang start daripada sekolah rendah tau. So sekolah rendah ni memanglah kalau ikutkan tak berakal mana, tapi aku ingat keadaan ni. Dulu masa aku sekolah rendah, aku ada kawan baik tau, 2 orang. So kawan baik aku yang 2 orang ni, memang kita orang rapat, kita orang selalu main sama-sama apa semua. Jadi nak dijadikan cerita, ada satu hari tu kita orang main skuter tau. Skuter yang 2 tayar tu, so yang kena tolak dengan kaki tu. Tapi masa tu kita orang main skuter tu 3 orang. Jadi satu skuter naik 3 orang. Okay, memanglah agak risiko, tapi masa tu budak-budak, kita tahu nak fun je. Kalau boleh setiap permainan apa yang ada tu semua nak share dengan kawan-kawan kan. Jadi masa tu yang bawa aku, sebab skuter aku, member aku seorang ni kecil sikit. Dia duduk dekat depan, yang seorang lagi tu duduk belakang. So dia anything dia akan brake tau, sebab belakang ada satu brake lah. Lepas tu masa kita orang nak main tu, kita orang turun bukit of course, sebab benda tu kan kena tolak dengan kaki. Jadi bila turun bukit tu dia macam laju, macam layan lah. Lepas tu okay, kita orang turun bukit, dia macam turun. Jadi waktu tu lah terjadinya peristiwa yang pertama kali dan aku rasa kesal. Okay, masa tu kita orang tengah bukit yang terakhir kita nak turun tu, tiba-tiba laju gila, and kawan aku pun tak sempat brake ke macam mana entah. Masa tu tiba-tiba kita orang jatuh. Dan sebelum terjatuh tu, memang aku terasa macam tak stabil tau. Aku kan pegang handle dia. Jadi bila aku rasa tak stabil, pasti macam ada orang tolak daripada belakang, and handle tu akan jadi macam ni tau. So kita orang jatuh. Masa kita orang jatuh tu tak teruk mana lah, tapi luka lah. Tapi kawan aku yang duduk depan tu, luka teruk gila sebab dia terkena kat tepi rumput. Dan tepi rumput tu ada satu tak tahu macam mana boleh wujud satu besi bengkok, dan dia punya tangan ke kaki aku tak ingat, so berlubang tau. Maknanya besi tu tak besi yang jenis orang buat longkang ke apa ke. Memang dia bengkok, and then dia punya daging yang berlubang tu terlekat dekat besi tu tau. So tangan
Aku tak ingat tangan ke kaki berlubang, berdarah, melilin darah. And of course lah kita orang takut sebab kita orang budak-budak. And then menggelabah weh siapa yang buat ni? Masing-masing nak salahkan masing-masing kan. Lepas tu aku cakap, tapi tadi memang ada orang tolak aku macam tu kan. Tu budak tu kepala botak aku macam tu. So aku nampak satu jelmaan budak lelaki kepala botak, lepas tu gigi dia macam tajam, dia macam tengah mengilai tau. Dia macam hihihi macam daripada jauh kan. Dia duduk dekat tepi longkang tu, dia tengok kita orang, dia gelak macam tu. So macam dia lah ni, semua punca dia. Kalau mak ayah kita tanya, kita cakap dia yang buat. So kawan aku ni macam pelik sebab dia tak nampak benda tu. Dan masa tu aku tak tahu yang dia tak nampak, tapi dia kata mana ada budak tolak dia yang tu kan. Kita yang jatuh macam tu tak silap aku apa yang dia cakap kan. So keadaan tu memang agak entahlah, sebab kau faham tak, bila kau cakap sesuatu benda, kawan kau nafikan benda tu dan kau nampak tapi orang lain tak nampak, dia jadi satu benda yang kesal tau. Masa aku kecil aku rasa macam bebal benda tu. Aku rasa macam sedih lah sebab apa yang aku cakap orang nafikan kan. So baliklah rumah masing-masing. That time petang sikit kot, bapak kawan aku ni dengan kawan aku ni datang rumah. Dia datang rumah, dia cari aku. And bapak dia tanya kat aku apa yang terjadi. Lepas tu aku ceritalah masa tu. Aku ingat kejadian ni. Aku cerita kat bapak dia. Aku cakap ada budak yang tolak. Budak kepala botak. Siapa? So bapak dia macam fikir-fikir lah. Siapa je nak tolak anak siapa je yang ada macam tu kan. Jadi bapak dia macam marah lah. Seolah-olah mengatakan yang aku ni tipu. Lepas tu diorang pergilah kat rumah kawan aku yang seorang lagi tu. So dia tanyalah. And kawan aku tu pun cakap dia tak nampak pun ada budak yang tolak tu. Jadi salah tu maksudnya sebagai orang tua, dia akan fikir yang aku ni budak jahat lah. Aku mereka cerita kan. Itu satu peristiwa yang aku rasa macam waktu tu kan aku tak boleh fikir tau. Tapi sekarang ni bila aku fikir balik, yes, it's too complicated. It's hard for me. Sebab orang tak percaya apa yang aku lalui. Tapi tak heran pun masa tu budak-budak Lepas tu itu adalah peristiwa pertama di mana aku nampak benda tu. Dan sampai sudah lepas pada tu aku macam fikir, you nampak benda tu. And that time mak ayah aku macam dia dengar tapi dia tak berapa beria tau. Mungkin masa tu bagi dia orang budak-budak ni kan suka berhayal, suka berimajinasi kan. So masa tu habis kat situ. And then jadi second peristiwa tau. Masa tu kat sekolah. Masa tu aku sekolah rendah juga. Ada satu hari tu aku nak pergi tandas dengan kawan aku. Kalau korang biasa pergi Cameron, korang akan tahu sekolah aku sekolah SK Belincang tau. Di belah kanan. Kalau korang nak turun ke Belincang tu, korang memang akan nampak satu sekolah yang belah kanan, sekolah besar, sekolah rendah tu kan. Itu sekolah aku. So sekolah tu kan agak macam creepy sikit sebab dia sekolah baru dan dulu tempat tu adalah hutan. So masa tu sorry, aku macam penat sikit sebab aku tak berapa sihat. Masa tu aku nak pergi toilet. So toilet tingkat bawah, kelas aku tingkat atas sekali. Masa aku turun tu, aku nampak macam benda ni agak macam kelakar tau. Tapi itu adalah real, bukan imajinasi aku tau. Benda tu aku nampak dan aku nyata. Dan siap lukis lagi. Aku balik tu aku siap lukis kat mak aku. Aku nampak satu bentuk seperti piring besar. Senang kata untuk korang faham macam UFO tau. Macam memanglah kalau orang kata UFO tak wujud pun. Jadi apa yang kita diwar-warkan dekat dalam dunia kita ni kan, kalau UFO kan bentuk dia macam piring sebulat macam tu kan. Aku nampak benda yang macam tu daripada langit. Bunyi kuat sangat. Lepas tu masa tu cuaca agak-agak macam gelap tau. Macam nak hujan. Lepas tu aku nampak dia berhenti. Betul-betul turun dekat atas bumbung bangunan sekolah aku tu. Maksudnya dekat aku kan belah sini kan. Lepas sini jambatan, depan ni ada bangunan lagi. Dia berhenti kat situ. And then ada dua jemaah ni turun daripada situ. Dia turun bawah tu kan, kaki dia tak pijak tanah tau. Lepas tu dia nampak macam bentuk alien tau. Tapi dia taklah ketara macam alien. Sebab aku pun tak pernah tengok alien kan. So aku tengok berdasarkan apa yang orang cakap lah. So jemaah tu dia nampak macam, dia tak ada kulit. Dia nampak macam macam mana nak cakap, dia nampak macam getah tau. Tapi dia macam bentuk manusia. Maksudnya dia ada tangan, dia ada kaki. Tapi kaki dia memang tak sentuh tanah. Dia turun separuh jalan tu kan. Lepas tu dia macam mana entah. Aku tegur dengan kawan aku ke, kawan aku tegur aku ke sebab dia nampak aku macam mengelamun. Hilang. Lepas tu dia hilang macam tu je. And benda tu kan membuatkan aku sangat-sangat teruja. Kalaulah aku berimajinasi pada waktu itu, mas balik tu aku bercerita kat mak aku. Aku beritahu kat mak aku nampak benda ni, benda semua. Mak aku pun dengar lah, apa benda yang kamu nampak. So aku siap lukis. Betul, dia kaki dia tak pijak tanah. Lepas tu kan dia datang, lepas tu dia hilang. Lepas tu dia ada lampu
lampu yang sangat terang dekat sofa tu. Mak aku pun dengar. Masa tu aku tak tahu sama ada mak aku percaya ke tak. Jadi itu adalah benda yang pelik lah yang terjadi kat aku. Lepas pada peristiwa tu, ada lagi peristiwa lain. Masa aku darjah 5 ke darjah 6, aku tak ingat. Aku jadi pengawas pusat sumber tau. Pengawas perpustakaan kan. So perpustakaan aku ni, dia bangunan yang depan. Bangunan yang menghadap jalan tu. Jadi masa setiap kali aku nak susun-susun buku dekat situ, aku akan sentiasa terperasan satu budak perempuan berlari-lari tau. Tapi aku tahu itu bukan budak sekolah kita orang, sebab dia tak pakai baju sekolah. Lepas tu dia lari-lari dia hilang. And dekat library memang akan ada 2 store tau. Store tu biasanya letak buku lah. Aku selalu bila aku macam nak keluar daripada library kan, macam bila kita dah habis nak rehat kan, kita akan siapa yang bertugas akan sapu library tu, and then tutup lampu apa semua kan. Bila turn aku kan, aku selalu macam diganggu di mana aku dengar bunyi orang panggil nama aku. Lepas tu bila aku nak tutup lampu kan, macam seolah-olah ada orang touch tangan aku macam tu. And aku rasa benda tu memang real. And aku sangat ketakutan masa tu. Sebab masa tu kan aku macam baru macam berjinak nampak macam tu kan. Lepas tu aku rasa macam tak best. And aku macam terkejut. Lepas tu benda tu macam hilang macam tu je. Tapi sekolah, start daripada sekolah tu lah aku start memang nampak. Tapi Alhamdulillah aku tak ada macam shocking di mana sampai tahap aku pingsan ke apa ke masa aku sekolah rendah lah. Lepas tu aku pernah juga nampak jelmaan seperti orang war-war kan, seperti orang minyak. Sebab dia colour hitam berminyak. Tapi bukan orang minyak tau. Aku nak bagi korang faham je. Aku nampak macam tu kan, orang macam tu tak berbaju, kulit dia gelap, berminyak-minyak macam tu, dia masuk terus ke hutan. Sebab belakang sekolah aku tu hutan yang memang sangat-sangat tebal. And then dia terus ke dalam tu. Lepas tu bila aku dah besar kan, macam aku adalah juga dengar orang bercerita kan, yang pernah ada cikgu pun nampak benda yang sama. Jadi sekolah tu, starting daripada sekolah tu, berbagai-bagai benda aku nampak. Dan waktu kat sekolah tu, kalau kita orang nak pergi surau, nak pergi ambil wuduk, dia satu-satu bilik ambil wuduk tu, bilik air tu memang jarang orang guna. Memang akan diguna bila ada time macam kita ada fardu ain apa semua ya. Macam tu je yang kita akan guna toilet tu. So kat toilet tu kan, selalu aku nampak ada seorang nenek tua yang duduk je dekat tepi penjuru tu. Jadi benda tu aku kerap nampak. And aku bagi tahu ke orang-orang, kawan-kawan aku macam marah. Dia macam seolah-olah kata aku ni macam mengada-ngadakan cerita. So starting pada tu lah aku rasa macam apa yang aku nampak tu semua mungkin aku je kot yang nampak. Mungkin aku tak sihat. Aku pernah terfikir macam tu dulu. So ini adalah cerita masa aku sekolah rendah. Sebenarnya dia banyak lagi, tapi ada yang aku tak ingat, ada yang aku ingat sama-sama. Jadi aku cerita apa yang aku betul-betul ingat je. Aku macam mana aku nak cerita kat korang, sebenarnya aku fikir-fikir. Sebab aku tahu benda yang aku sampaikan ni ada part macam nonsense. Tapi sebenarnya aku tak mengharapkan kepercayaan korang. Aku just share apa yang aku lalui. At least apa yang aku sampaikan ni adalah apa yang aku pernah lalui. Dan kadang-kadang aku tengok sendiri, aku sendiri teruja. Aku rasa macam wow, sebenarnya banyak benda dah aku lalui. Dan untuk pengetahuan korang, aku bukannya tak takut. Aku takut. Kalau korang kata buat apa nak takut dengan benda tu, kita ni kan manusia, kita jauh lebih hebat pada dia. Buat apa kita nak takut dengan dia? Kita kena takut Allah. Aku tahu sebab aku terima banyak sangat orang cakap macam tu. Lagi-lagi kalau orang tua kalau kita takut dengan hantu, dia akan cakap kenapa nak takut dengan hantu. Nak pula kalau orang yang lebih berilmu kan. Okay, untuk pengetahuan korang macam ni lah. Sebab korang tak pernah nampak, korang tak pernah lalui, dan korang tak pernah ada kat tempat aku. Sebab tu kita kalau tak tahu tentang seseorang tu, kita tak pernah lalui apa yang dia lalui, jangan sesekali kita judge. Maksudnya jangan sesekali kita main hentam je nak cakap apa ikut sedap mulut. Mentang-mentang sekarang boleh pakai fake account kan. Sebab kau tak rasa apa aku rasa. Kau tak tahu apa yang aku lalui. So kau tak membesar dengan aku. Dan kau pun tak mengeluarkan duit ataupun apa-apa pun untuk aku hidup. Jadi benda ni orang tak faham. Bila aku bahaskan perkara ni, orang akan cakap alamak tak relax lah sis ni. Bukan soal tak relax, soal dia kau persendakan life orang. Kau tak tahu apa yang orang lalui. Mungkin sekarang ni ramai je orang yang boleh nampak benda-benda ni. Aku tak kisahlah siapa-siapa nak cerita hal-hal dia nampak itu, dia nampak ini. Aku tak kisah. Itu bahagian diorang.
ni cerita aku. Maksudnya apa yang aku lalui, pengalaman yang aku lalui sendiri. Aku takkan buang masa untuk bercerita semata-mata nak mereka cerita untuk nak famous. Aku tak batak benda tu. So aku share ni adalah, mungkin ada orang yang lalui sama macam aku. Aku nak dia ada rasa kekuatan yang sama, supaya dia rasa macam, oh ada lagi orang yang macam aku, macam tu. So aku tampil share dengan korang. Itu niat aku. Dan sekarang ni kenapa aku macam okey-okey, aku bukan tahap berani tau. Aku macam okey-okey sebab aku pegang pada satu, macam yang selalu orang tua-tua cakap, kita tak boleh terlalu takut dan tak boleh terlalu berani. Anything happen, kita kembali kepada Allah kan. Maksudnya kita akan meminta daripada Allah juga. Dia pun sama, dia pun Allah yang jadikan dia. Jadi tak ada apa yang kita nak risaukan. Maksudnya rupa dia, macam mana cara dia datang, dia mengacau kita, yang tu tak dinafikan, memang takut. Siapa-siapa pun akan takut. Tapi macam mana aku buat kan, aku macam, bila aku takut tu kan, aku tanam satu lagi sifat. Aku rasa macam, kejap, kenapa dia nak kacau aku? Aku tak buat apa-apa pun. Aku macam positifkan diri aku, even aku takut. Dan banyak masa, to be honest, aku memang buat-buat tak nampak. So itu yang aku lalui. Okay, aku akan continue cerita bila mana aku dah masuk sekolah menengah. Sebab ada orang tanya, aku buat video sebelum-sebelum ni, share story dengan korang, banyak cerita yang berdasarkan macam seolah-olah aku lalui sendiri, aku tak ada kawan-kawan, aku tak ada persekitaran. Korang salah tau. Aku life normal, sama macam korang. Aku enjoy dengan kawan-kawan aku lalui zaman muda aku sama je macam korang. Aku pun suka menyanyi, aku suka tengok wayang, aku suka buat suatu benda-benda lain. Bukan bererti aku nampak aku hidup dalam kegelapan. Tapi tak apa, sebab korang tak tahu lebih detail. Next video aku akan share lagi macam mana journey aku, start aku dah sekolah menengah, dan start aku kat sekolah macam mana, dan macam mana aku atasi benda-benda ni semua. So aku akan share di video yang akan datang, sebab aku buat video ni dah petang. So sekarang dah maghrib. Nanti aku akan continue di video yang seterusnya dengan tajuk yang sama lah. Sebab bila nak cakap pasal benda ni panjang aku pun tak berapa nak sihat. So bila aku cakap aku mengah, Jadi aku akan continue di video yang seterusnya, next video lah. Jadi sekiranya ada kesilapan dalam pembicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergulis hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali kekurangan, kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.